اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian Sirah Nabawiyah dan kita berhenti setakat asalnya muka surat 151. Iaitu kita masih bawah tajuk gangguan orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bermulanya dakwah secara jahriyah, secara terang-terang ataupun terbuka, maka dalam masa yang sama bermula jugalah penentangan orang-orang musyrikin terhadap Nabi dan para sahabat. Halangan dan juga cengkaman kepada dakwah bermula sebagaimana bermulanya dakwah secara terang-terang. Dan itu sebenarnya adalah sunnatullah. Tabiat agama ialah kebenaran itu mesti akan bertembung dengan kebatilan. Kebenaran tidak mungkin duduk bersama, bahkan dalam satu kumpulan, satu kelompok, satu jemaah, tidak mungkin antara kebenaran dan kebatilan. Bila berada antara dua tu, maknanya kebenaran tidak benar ataupun kebatilan tu tidak benar-benar batil. Okey, antara yang kita dah baca bagaimana gangguan orang musyrikin terhadap Nabi, antaranya ialah kisah Ummu Jamil binti Harb yang cuba nak menzalimi Rasulullah SAW ketika mana Nabi sedang mendirikan solat dekat Kaabah. Tetapi akhirnya sebenarnya bila Ummu Jamil nak mencela Nabi, ketika itu ada bersama Nabi ialah Abu Bakar. Tetapi Ummu Jamil dengan izin Allah tidak dapat melihat Rasulullah. Dan antara perkataan yang dicela, perkataan yang diguna oleh Ummu Jamil untuk mencela Nabi ialah muzammaman. Orang yang tercela kami abaikan, agamanya kami tinggalkan. Di situ juga pengajaran bahawa celaan manusia bila kita buat kerja dakwah, anggaplah ia sebagai satu yang positif. Dengan celaan itu menunjukkan apa yang kita buat adalah benar. Kalau orang yang kufur ataupun orang yang tidak suka pada Islam mencela kita yang buat kerja agama, itulah sebagai tanda apa yang kita buat itu adalah benar. Tapi kalau musuh kita memuji kita, boleh bekerjasama dengan kita, itu ada sesuatu yang tidak kena. Mungkin cara kita tidak betul ataupun mesej kita salah. Yang kita bawa bukan sebenarnya Islam. Okey, kemudian kisah yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud, iaitu bagaimana Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan isi perunta di belakang Nabi ketika baginda SAW sujud dekat Kaabah. Dan akhirnya diangkat, dibuang oleh anaknya Fatimah. Dan selepas itu Nabi berdoa kepada orang-orang musyrikin yang menyekat dakwah dan yang meletak isi perut unta di belakang Nabi ketika Nabi sujud. Bahkan Nabi sebut nama-nama mereka. Kita rasa berhenti kat situ kan. Muka surat 151. Muka surat 151.
Nabi SAW mendoakan, kita baca, Nabi SAW mendoakan kebinasaan terhadap Quraisy kerana mereka mendustakan dan mengingkarinya dengan doa beliau, Ya Allah, tolonglah aku ke atas mereka dengan menurunkan pada mereka 7 tahun masa sulit sebagaimana pernah engkau lakukan kepada Nabi, kepada zaman Nabi Yusuf AS. Maka datanglah tahun masa yang paciklik, itu bahasa Indonesia tu, iaitu musim kemarau 7 tahun yang menggugurkan segala sesuatu sehingga mereka ada yang memakan bangkai dan kulit, hingga ada yang melihat kabut tebal yang menghalangi antara dia dan langit disebabkan lapar yang teramat sangat. Ini kisah ni berlaku setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi doa ni supaya Allah timpakan kemarau kepada penduduk Mekah disebabkan kezaliman mereka dan kejahatan mereka menyekat dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Allah makbulkan, tapi setelah Nabi keluar daripada kota Mekah, setelah Nabi dan para sahabat keluar daripada Mekah dan berhijrah ke Madinah. Kenapa doa yang Nabi lakukan ni dilewatkan? Sebabnya ialah ada dalam Al-Quran surah An-Nahlu, kita boleh tengok surah Al-Anfal ayat 33. Surah Al-Anfal ayat 33. Jadi doa Nabi ni di awal peringkat dakwah di Mekah, tapi berlaku setelah Nabi keluar daripada kota Mekah. Begitu juga para sahabat semua dah keluar, dah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi soalannya, kenapa Allah lewatkan azab? Jawapannya dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab mereka, iaitu orang-orang musyrikin, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab mereka orang-orang musyrikin, wa hum yastaghfirun, sedangkan ada di kalangan mereka itu orang beriman yang sentiasa yastaghfirun, minta ampun kepada Allah. Jadi di sini Allah nak bagi tahu mana-mana tempat ataupun mana-mana negara yang berlaku kezaliman kepada orang lain, kadang-kadang tidak ada azab. Allah tak turunkan azab pada mereka. Sebabnya, mengikut ayat ni ialah sebab dalam tempat itu masih ada orang soleh yang beribadat dan minta ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah tak turunkan azab kepada orang Mekah walaupun yang berdoa ialah Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi masih ada di Mekah. Dan sahabat-sahabat masih yastaghfirun, memohon keampunan Allah. Tapi sebaik saja Nabi keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah, begitu juga para sahabat, Allah turunkan azab, iaitu kemarau, sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Kemudian setelah berlaku kemarau yang bersangatan sehingga ada orang-orang musyrikin yang makan daun kayu, yang makan bangkai, makan kulit, maka kita sambung bacaan dalam buku ni. Muka surat 151. Hingga datanglah Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata. Abu Sufyan masa ni masih kafir. Tapi bila mereka ditimpa musibah, mereka cari siapa? Mereka cari musuh mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan akidah pegangan orang kafir tidak tetap, tidak istiqamah, tidak jelas. Dia menentang Nabi, tapi bila ada masalah, dia minta tolong Nabi. Dia kata Nabi gila. Dia kata Nabi tukang sihir. Tapi bila ada masalah, dia pergi minta tolong orang yang dituduh gila. Itu menunjukkan bahawa semua tuduhan-tuduhan orang musyrikin pada Nabi adalah palsu. Kalaulah tuduhan mereka benar, Nabi itu gila, Nabi tukang sihir, dia tak akan jumpa Nabi ni bila datang musibah kepada mereka. Okey, hingga datanglah Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW
Seraya berkata, sesungguhnya engkau memerintahkan ketaatan kepada Allah. Ada guna hujah yang Nabi bawa. Nabi ini mengajak orang supaya taat kepada Allah. Nabi mengajak orang supaya menyambung silaturrahim. Jadi kata Abu Sufyan, sesungguhnya kaummu, iaitu kaummu di Mekah, sedang terancam kebinasaan. Tolonglah berdoa untuk mereka. Al-Quran menegaskan peristiwa ini lewat firman-Nya yang artinya Allah sebut dalam Al-Quran daripada surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, kita boleh buka surah Ad-Dukhan. Fartaqib yawma ya'ti as-sama'u bidukhan. Surah Ad-Dukhan ayat 10. Surah Ad-Dukhan ayat ke-10. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Maka Allah perintah pada Nabi, fartaqib, tunggulah. Tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa asap. Asap yang hitam, yang kemarau. Yang jelas nyata, yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Ini sebagai ayat amaran kepada orang musyrikin setelah Nabi berdoa. Maka Allah perintah pada Nabi, kamu tunggu je. Akan datang satu masa nanti, orang-orang musyrikin Mekah ni ditimpa kemarau. Dan ketika itu mereka akan lihat asap yang tebal, yang hitam di langit. Yang menakutkan mereka. Seolah asap itu adalah sebagai amaran bahawa mereka akan ditimpa musibah kemarau yang lama. Jadi ayat ni Allah kata apa? Maka perhatilah hari di mana langit membawa kabut asap yang nyata hingga firman-Nya kalian akan kembali. Dan orang musyrik ini berjanji, ya. Mereka berjanji dalam surah ini juga, kalau mereka dihilangkan musibah kemarau ini, mereka akan beriman kepada Allah. Iaitu ayat 13. Ayat 12. Ayat 12. Kata mereka, Rabbana kshif annal azab inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, hindarkan, jauhkan daripada kami azab ini, iaitu kemarau. Dan inna mu'minun. Sesungguhnya kami akan beriman kepada engkau. Tapi janji orang kafir ini memang biasanya adalah dusta. Sebab itulah, bila Allah hilangkan kemarau daripada penduduk Mekah, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita sambung dalam buku. Di saat Rasulullah begitu antusias mengharapkan taubat, iaitu Rasulullah begitu mengharap orang-orang musyrikin Mekah bertaubat, setelah doa itu, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mereka berjanji untuk beriman, sekiranya azab kemarau itu dihilangkan, maka Nabi sangat-sangat mengharapkan supaya mereka beriman. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mereka kembali kufur dan melupakan apa yang telah diabadikan oleh Al-Quran dengan firman-Nya yang arti, mereka berkata, Ya Allah, singkaplah daripada kami azab ini, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir ni kita pun dah banyak belajar daripada ayat yang lepas dan surah-surah yang lalu, bahawa orang kafir ni suka berjanji, tapi janji mereka adalah bohong, dusta. Bahkan mereka juga akan terus berdusta sampai pada hari kiamat. Mereka berkata, kalau kami dikembalikan semula ke dunia, kami pasti akan beramal soleh, kami pasti akan menjadi orang yang beriman. Tapi Allah tidak benarkan, sebab Allah Maha mengetahui bahawa janji mereka daripada dunia sampai ke akhirat adalah palsu. Okey, kemudian Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati berpandangan bahawa awal mula doa kebidaksaan Nabi terhadap kaum Quraisy adalah setelah mereka melemparkan kotoran unta ke atas punggung beliau. Namun amatlah penting untuk diambil pelajaran bahawa doa tersebut beliau panjatkan kerana mereka mendustakan beliau dan mengingkari keimanan. Jadi Al-Imam Ad-Dimyati nak bagi tahu bahawa yang Nabi doa pada orang musyrikin, iaitu doa kebinasaan, bukan sebab orang musyrikin letak isi perut unta di belakang Nabi. Itu bukan sebab dia. Tapi sebab doa Nabi supaya orang musyrikin dibinasakan ialah sebab mereka menentang dakwah, mereka menghalang kerja dakwah Nabi,
supaya dakwah itu tidak tersebar dan tidak sampai ke mana-mana. Jadi itulah sebab utama Nabi berdoa. Begitu juga kita dah sebut sebelum ni doa Nabi Nuh kepada kaumnya. Kenapa Nabi Nuh berdoa supaya Allah binasakan semua kaum dia dan jangan tinggal seorang pun. Dan akhirnya Allah makbulkan doa Nabi Nuh, iaitu semua yang naik kapal lebih kurang 70-80 orang selamat. Dan semua yang tidak naik kapal, iaitu yang kufur kepada Allah, semuanya mati dalam kelemasan. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh cukup tahu berdasarkan pengalamannya berdakwah sekian lama, 950 tahun. Tidak ada seorang pun orang musyrik yang terdetik untuk beriman kepada Allah. Ada yang dah melahirkan anak, anaknya tetap tak beriman. Ada yang melahirkan cucu, cucunya tetap tak beriman. Jadi daripada pengalaman itulah Nabi Nuh berkata kepada Allah, kalau engkau tinggalkan kaum ini, kalau engkau biarkan mereka hidup, mereka akan melahirkan anak yang fajir, anak yang kafir, dan mereka akan menyesatkan pula orang yang telah beriman. Maka sebab itu Nabi Nuh berdoa supaya Allah binasakan mereka semua. Okey, kemudian bukan Nabi berdoa kepada orang musyrikin bukan kerana gangguan orang musyrikin terhadap peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang itu beliau masih mampu bersabar, bahkan mendoakan agar mereka mendapat hidayat. Nabi tetap bersabar sampai ke akhir hayat Nabi. Dan Nabi teruskan berdakwah sebagai bukti bahawa Nabi tidak pernah berdendam kepada orang-orang musyrikin. Hal ini membuktikan bahawa beliau adalah panutan tertinggi, mana contoh tertinggi dalam masalah kesabaran dalam berdakwah dan menghadapi masyarakatnya. Sekalipun gangguan yang datang itu menimpa harta, kepentingan dan jiwa mereka. Sebab itulah Nabi memuji golongan manusia. Yang mana ni? Nabi kata allazi yukhalitun nasa wa yasbir ala azahum khairun minal ladzina lam yukhalituhum wa lam yasbir ala azahum. Maksudnya, kata Nabi, orang yang sabar bergaul dengan manusia dan sabar dengan ujian kerana manusia, maka mereka itu adalah lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan orang dan tidak sabar dengan kerana manusia lain. Maka orang ni kurang baik. Jadi kalau kita nak menjadi orang yang baik, orang yang terbaik, maka bergaullah dengan orang. Buatlah kerja dakwah, dan bila buat kerja dakwah ada ujian. Bila ada ujian, kita hendaklah bersabar. Dan itu yang disebut dalam surah Wal-Asri. Surah Wal-Asri ialah Allah nak bagi tahu manusia semuanya rugi. Siapa yang tak rugi? Yang bergaul dengan orang, yang beriman, yang beramal soleh, yang berdakwah. Wa tawasau bil haq. Kemudian lepas tu, bila mereka berdakwah, mereka diuji, mereka dicela, dicaci. Kemudian mereka wa tawasau bis sabri. Mereka saling berpesan dengan kesabaran. Okey, kita sambung. Kemudian kata penulis, kaum musyrikin bila mendengar Al-Quran dibaca dengan keras oleh Rasulullah dalam solat beserta para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi, mereka mencaci Al-Quran dan yang menurunkannya, iaitu Allah, juga Rasulnya. Mereka mencaci Al-Quran, mencaci Allah dan mencaci Rasulullah. Kerana itu turunlah perintah kepada beliau agar membaca sedang-sedang sahaja, iaitu cukup para sahabatnya saja yang mendengar dan bukan orang musyrikin. Jadi bila Nabi baca Quran kuat dekat Kaabah, Nabi solat baca Quran kuat, menyebabkan orang musyrikin mencela Al-Quran. Dia kata ini adalah sihir, ini adalah syair. Maka bila mereka mencela Al-Quran yang mereka dengar daripada Nabi, turun ayat perintah kepada Nabi jangan baca kuat. Jangan bagi orang musyrikin dengar, yang menyebabkan akhirnya mereka mencela Al-Quran. Ayatnya ialah surah Al-Isra ayat 110. Surah Al-Isra ayat 110. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Jangan keraskan bacaanmu. Jangan keraskan makna jangan baca kuat dalam salatmu, dan jangan pula dibaca secara pelan-pelan. Namun carilah jalan tengah di antaranya. Ini perintah Allah kepada Nabi peringkat awal. Sebab apa? Bukan tak bagus baca Quran pada orang kafir, tapi kalau baca Quran pada mereka yang menyebabkan mereka
cela Al-Quran, ketika itu jangan baca kuat. Jangan baca kepada mereka. Stop. Dan jangan pula baca terlalu perlahan sehingga sahabat sendiri pun tak dengar dan tak faham. Jadi ambillah jalan tengah, iaitu antara kuat dan perlahan. Di sini juga menunjukkan bahawa setiap ayat Quran yang diturun pada Nabi, Nabi sampai pada orang musyrikin. Mana mesej bukan setakat ayat Quran sampai pada mereka, tapi mereka faham. Buktinya apa? Mereka menuduh Quran macam-macam. Mereka menentang Al-Quran. Tak mungkin mereka menentang Al-Quran dalam keadaan mereka tak faham ayat Al-Quran. Jadi orang musyrikin ini cukup faham isi-isi kandungan Al-Quran, dan Al-Quran semua yang dibawa melalui Jibril kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada mereka. Menunjukkan dakwah berjalan. Walaupun penentangan begitu kuat. Walaupun dakwah bermula di lubuk orang-orang kafir. Di bawah pemerintahan orang-orang musyrikin jahilah. Tapi dakwah tetap tersebar. Kemudian kata penulis, sesungguhnya semangat Rasulullah SAW melaksanakan solat di Masjidil Haram membuat interaksi beliau dengan kaum musyrikin kerap terjadi. Jadi apa yang positifnya bila Nabi baca Quran dekat Kaabah dan baca dengan kuat? Apa yang positif? Yang negatif tadilah, makna bila Nabi baca kuat, orang musyrikin faham, orang musyrikin pun cela Al-Quran. Tapi yang positifnya apa? Iaitu Nabi menimbulkan suasana ketakutan kepada orang musyrikin. Jadi sebenarnya strategi dakwah bagus bila kita menjadikan musuh kita takut ataupun gerun. Supaya apa? Supaya mereka nak ambil apa-apa tindakan, mereka berfikir 10 kali. Dan kadang-kadang mereka membatalkan tindakan tersebut. Kenapa? Sebab ada rasa takut dan gerun. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Hendaklah kamu sentiasa bersedia daripada kekuatan senjata, kekuatan fizikal untuk menentang musuh, dan supaya mereka rasa gerung kepada kamu. Jadi menjadikan musuh gerung kepada kita adalah satu strategi dakwah. Sebab tu Nabi baca Quran dekat Kaabah. Kalau duduk sembunyi je, nampaklah Islam tu lemah. Islam tu bukan agama yang benar. Sebab apa? Kalau benar, kena tonjolkan. Boleh jadi memang baginda SAW menginginkan syiar Islam muncul. Nabi nak tunjukkan syiar Islam melalui baca Al-Quran dalam rangka penghormatan terhadap Kaabah, dan Nabi juga nak menunjukkan kemuliaan Kaabah, iaitu kalau baca Quran baca dekat Kaabah, dan juga di situ ramai orang datang. Mesej dakwah Nabi juga ialah supaya bila Nabi baca dekat Kaabah dan ramai orang datang dekat Kaabah untuk tawaf, maka di situ orang yang sedang tawaf, walaupun mereka kafir, mereka akan dengar mesej Al-Quran daripada Nabi SAW. Jadi kita tengok, di zaman Nabi tak ada teknologi. WhatsApp tak ada, Instagram tak ada, internet pun tak ada. Tapi mesej dakwah tersebar dengan cepat. Sebab apa? Sebab yang paling utama ialah keikhlasan Nabi dan para sahabat. Bila mereka beriman, mereka tahu kewajipan mereka bukan setakat mereka beriman, tapi mereka kena berdakwah kepada orang lain. Jadi bila mereka yakin mereka wajib berdakwah, mereka akan buat apa saja supaya dakwah itu sampai kepada orang. Maka dakwah akan sampai. Walaupun kemudahan teknologi tidak ada. Tapi sekarang, kita terima Islam, kita terima Al-Quran, kita tak yakin pun bahawa kewajipan kita juga ialah untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan Al-Quran. Jadi bila kita tak faham macam tu, Islam tak akan tersebar. Walaupun teknologi kita canggih. Ada WhatsApp-nya, ada Instagram-nya, ada internet, ada Facebook-nya. Berapa ramai yang belajar agama, berapa ramai yang ada CJ tinggi, tapi mereka tak sebarkan Islam kepada orang lain walaupun teknologi canggih. Sebab apa? Sebab mereka faham, yang mereka faham ialah Islam ni untuk diri mereka, untuk keluarga mereka sahaja, bukan untuk disebarkan. Kalau nak menyebarkan Islam, itu bukan kerja mereka, tapi kerja pendakwah, kerja ustaz. Maka akhirnya Islam tidak tersebar. Walaupun penceramahnya ramai, ustaz-ustaznya ramai. Kalau kita tengok sekarang, budak-budak yang hafiz Quran musim PKP ni, berapa ribu orang duduk kat rumah. Duduk baca Quran sorang-sorang, murajaah sorang-sorang. Cuba bayangkan kalau mereka faham tanggungjawab mereka,
mereka akan keluar dalam musim PKP ni, musim cuti ni mereka akan keluar. Pergilah cari orang kampung, jiran mereka ke, orang taman mereka ke, cari orang miskin, ajar mereka Al-Quran. Cari orang miskin, ajar mereka fardu ain. Saya pergi yang Ulu Langat minggu lepas, ada jumpa satu keluarga yang kerja welding. Jadi mereka ni sangat-sangat memerlukan orang yang mengajar mereka. Mereka tak solat, baca Quran pun tak tahu langsung, suami isteri. Bila kita pergi tu, kita bagi tahu kita akan ajar, hantar guru untuk mengajar mereka. Dia menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa Tuhan makbulkan doa dia. Dia dah lama dah minta kepada Allah supaya hantarlah siapa-siapa nak ajar, supaya ajar mereka agama. Ajar mereka cara solat yang betul. Mereka nak solat, tapi mereka tak tahu macam mana nak berwuduk, macam mana nak baca Fatihah, macam mana nak rokok dan sujud. Tak ada siapa yang ajar mereka. Tapi mereka nak sangat belajar. Tiba-tiba bila kita pergi ke rumah dia, dia kata dia menangis. Sebab dia rasa Allah mendengar doa dia dan Allah makbulkan. Allah hantar, alhamdulillah Allah hantar tim kita untuk pergi ke sana dan kita sedang dalam proses mencari guru untuk pergi mengajar di rumah-rumah orang miskin. Inilah yang dibuat oleh Nabi. Nabi baca Quran dekat Kaabah. Nabi pergi berdakwah di musim haji, di kemah-kemah. Sebab apa? Sebab Nabi faham kerja Nabi itulah, iaitu selamatkan manusia daripada neraka. Dan tak mungkin manusia selamat daripada neraka melainkan dia faham Al-Quran, melainkan dia beramal dengan Al-Quran, kemudian disebarkan. Okey. Jadi boleh jadi memang baginda SAW menginginkan syiar Islam muncul dalam rangka penghormatan terhadap Kaabah dan bertemu dengan banyak orang dengan tujuan dakwah. Jadi pendakwah kena banyak bertemu orang, bukan banyak menunggu orang berjumpa dia. Saya ulang, pendakwah kena banyak bergerak, banyak berjalan untuk bertemu orang. Jangan asyik menunggu untuk orang ramai berjumpa dia. Itu bukan pendakwah. Pendakwah kena bergerak. Okey, tindakan baginda itu membuatkan kaum musyrikin berusaha keras menggagalkan tujuan dakwah tersebut. Bila orang musyrikin tengok Nabi aktif, proaktif, turun wahyu je sampaikan, turun wahyu je pergi ke Kaabah. Jadi akhirnya orang musyrikin berusaha keras menggagalkan usaha dakwah Nabi SAW dengan cara mengganggu dan termasuk mengganggu beliau ketika Nabi tengah sujud. Sampai tahap tu, gangguan dari segi mental dan juga gangguan dari segi fizikal. Sesungguhnya ancaman pembunuhan keras sekali terlontar lewat mulut para pembesar musyrikin. Bukan setakat mereka ganggu fizikal Nabi dan para sahabat, tapi mereka merancang untuk membunuh para sahabat dan juga Nabi. Supaya apa? Dengan cara itu bagi mereka dakwah terpadam. Dengan cara itu dakwah tidak akan tersebar dan dengan cara itulah mereka dapat terus berkuasa mengikut hawa nafsu mereka. Sesungguhnya ancaman pembunuhan keras sekali terlontar lewat mulut para pembesar musyrik. Dan tidaklah terhenti dalam dakwah terang-terangan ini saja. Bahkan daripada waktu ke waktu justru makin memuncak dan memanas. Mana tentangan orang musyrik pada dakwah Nabi semakin keras, semakin merebak. Sampai bila ni? Sampailah Nabi berhijrah ke Madinah dan sampailah Nabi wafat. Bahkan bila Nabi berhijrah ke Madinah, penentangan orang musyrikin kepada dakwah Nabi lagi memuncak, lagi keras. Iaitu mereka siap menghantar bala tentera beberapa kali untuk menghancurkan Islam di Madinah. Satu ketika Abu Jahal berkata, apakah Muhammad melumuri wajahnya dengan debu bersujud di hadapan kalian? Abu Jahal ini contoh penentangan juga, penentangan pembesar musyrikin Mekah kepada Nabi. Jadi satu hari Abu Jahal bertanya kepada kawan-kawan dia, adakah patut Muhammad melumuri wajahnya dengan debu? Maksudnya Nabi sujudlah. Sebab zaman Nabi bila sujud atas tanah, sujud atas debu. Jadi bila bangun daripada sujud, muka penuh dengan debu. Itulah, tak ada kapet, tak ada sejadah, tapi Nabi tetap sujud. Bahkan sujud Nabi jauh lebih lama daripada sujud kita yang di atas kapet. Jadi kata Abu Jahal, adakah patut Muhammad sujud di hadapan kita? Dekat patung-patung berhala kita? Dekat rumah Allah? Adakah patut kita biarkan? Maka kata Abu Jahal, dia bersumpah demi Lat dan Uzza. Orang musyriki dia bersumpah dengan nama Tuhan mereka lah.
Tapi orang Islam haram kita bersumpah dengan apa-apa saja selain dengan nama Allah sahaja. Ada seorang artis, dia sampai tahap bersumpah. Ada kata demi mak saya, demi itu sebenar syirik. Nabi sebut dalam satu hadis, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah selain daripada nama Allah, dia telah mensyirikkan Allah. Jadi haram kita bersumpah dengan bapakku, dengan ibuku, dengan hartaku. Hukumnya adalah syirik. Dan ini perbuatan orang musyrikin. Tengok Abu Jahal bersumpah dengan apa? Demi Lat, iaitu nama berhala, dan Uzza. Dua-duanya ada disebut dalam Al-Quran, nama berhala ni. Jika, kata Abu Jahal, jika aku melihat Muhammad melakukan iaitu sujud dekat Kaabah, nescaya aku akan pijak batang lehernya. Aku akan pijak, injak tu makna pijak batang lehernya. Ataupun aku akan lumuri wajahnya dengan tanah. Mana masa dia sujud tu akan tekan kepalanya supaya mukanya betul-betul kena tanah. Lalu Abu Jahal pun mendatangi Rasulullah SAW yang sedang solat dekat Kaabah. Dengan niat untuk memijak. Dengan niat untuk memijak kepala Nabi. Namun, mereka dikejutkan dengan sikap Abu Jahal yang justru mundur. Tiba-tiba Abu Jahal bercakap pada kawan-kawan dia, pembesar-pembesar musyrikin Mekah, aku nak pergi dekat Muhammad, kalau dia sujud aku nak pijak kepala dia. Biar muka dia terpenyek dekat tanah. Jadi Abu Jahal pun pergi. Tiba-tiba dia balik jumpa kawan dia dalam keadaan sikap Abu Jahal yang justru mundur. Dalam keadaan muka berkerut. Seraya melindungi diri dengan kedua tangannya. Lalu dia bertanya. Lalu orang bertanya kepada Abu Jahal, apa dah jadi dengan diri kamu ni? Tadi kamu bersemangat nak pijak muka Nabi, nak pijak kepala Nabi. Tapi sekarang nampak muka kamu, nampak muka orang yang berkerut, muka orang takut. Maka Abu Jahal menjawab, sesungguhnya antara aku dan dirinya terdapat jurang daripada api dan makhluk yang besar bersayap. Abu Jahal beritahu, masa aku nak pergi pijak muka Nabi itu, kepala Nabi dekat Kaabah, aku nampak ada longkang ataupun parit yang besar. Parit yang besar yang memisahkan antara aku dengan Nabi Muhammad SAW. Dan parit itu penuh dengan api, kemudian ada makhluk besar yang bersayap. Jadi suasana itu menyebabkan aku takut dan aku berundur. Sebenarnya kisahnya adalah daripada hadis sahih. Sebenarnya inilah bukti bahawa yang Nabi sebut dalam satu hadis sahih, man yahfazillah yahfazka. Siapa yang menjaga Allah, siapa yang menjadi orang yang bertakwa, siapa yang sentiasa taat perintah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga engkau. Allah akan menjaga dia. Dan kalau kita tengok sejarah Nabi sepanjang di Mekah ni, 13 tahun Nabi tidak pernah disakiti fizikalnya, kecuali sekali ataupun 2 kali sahaja. Walaupun Nabi duduk di lubuk orang musyrikin Mekah, Nabi duduk di bawah kerajaan orang musyrikin Mekah yang ada kuasa, yang ada pengawal-pengawalnya, tapi Nabi tak pernah disakiti kecuali hanya sekali ataupun 2 kali sahaja. Dan sebabnya ialah Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Melalui pakciknya Abu Talib. Nanti kita akan baca bagaimana orang musyrikin berunding dengan Abu Talib. Orang musyrikin berunding dengan Abu Talib supaya apa? Supaya lepaskan Muhammad. Selagi Muhammad dilindungi oleh Abu Talib, maka Muhammad akan terus buat kerja dakwah dengan aman dan selamat. Jadi orang musyrikin ni 2-3 kali berjumpa dengan Abu Talib dan berunding supaya Abu Talib lepaskan Muhammad, supaya senang mereka nak sekat ataupun nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dakwah Nabi akhirnya mati. Okey, Rasulullah SAW berkomentar, seandainya ia mendekat kepadaku, Nabi bagi tahu. Nabi tahu masa Abu Jahal datang nak pijak leher dia, maka Nabi tahu, Nabi nampak. Maka sebab itulah bila Abu Jahal berundur, Nabi bagi komentarnya. Nabi kata apa? Seandainya dia, iaitu Abu Jahal, mendekatkan dirinya kepadaku, nescaya mereka akan mencabik-cabik, memijak-mijaknya
sepotong demi sepotong. Ataupun memotong batang tubuhnya sepotong demi sepotong. Jadi Nabi kata, kalau betul Abu Jahal datang dekat pada aku, bukan aku kena pijak, tapi Abu Jahal yang kena lanyak oleh para malaikat. Okey, Al-Quran mengabadikan peristiwa tadi dengan firman-Nya. Jadi kisah yang berlaku antara Abu Jahal dengan Nabi kita SAW dekat Kaabah itu Allah rakam dalam surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah kata apa? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, pasti akan melampau. Allah nak begitu tabiat manusia. Manusia ni melampau. Ya, apa makna melampau? Lawan Tuhan. Ataupun melampau ni tidak melaksanakan perintah Allah. Siapa saja yang tidak melaksanakan perintah Allah ataupun meninggalkan larangannya, maka dia termasuk dalam kumpulan taghut, orang yang melampau. Cuma di sini Allah nak beritahu apa sebab utama manusia mudah melampau. Manusia mudah biadab dengan Allah. Apa sebab utama? Iaitu ayat ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Bila manusia lihat dirinya istaghna, serba cukup. Dia lihat dirinya kaya, ada pangkat, ada jawatan, ada kuasa, dia boleh buat apa saja. Nak pecat orang, nak lantik orang ni, nak rampas hak orang, maka akhirnya orang macam ni dia akan melampau dan tidak akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu kalau kita perasan kan, hampir semua para nabi Allah tak bagi kekayaan, kecuali Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Hampir semua. Bahkan para nabi ni, para rasul, kerja mereka bukan setakat mereka tak kaya, tapi kerja mereka sangat biasa sahaja. Iaitu kebanyakan mereka gembala kambing. Ada yang bertukang besi. Bahkan Nabi Daud AS ketika memiliki kerajaan yang besar dan dia juga sebagai raja, tapi dia tetap bekerja mencari nafkah sendiri sebagai tukang besi. Jadi kenapa Allah tak bagi kelebihan harta kuasa kepada para nabi, para rasul, sedangkan inilah manusia terbaik? Sebab Allah beritahu dalam ayat ni, manusia bila diberi harta biasanya dia akan melampau. Kemudian yang kedua, Allah nak tinggikan darjah para nabi dan para rasul. Jadi nak tinggikan darjah seseorang bukan bagi kesenangan, bukan bagi kemewahan, tapi bagi ujian. Kemudian kata Allah lagi ayat 8 surah Al-Alaq, inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya siapa yang melampau, siapa yang rasa dirinya serba cukup, siapa yang rasa dia tak perlu solat, dia tak perlu kepada Tuhan, sampai ada yang isytihad nak keluar pada Islam, maka Allah cabar dia. Inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamu kembali. Jadi kamu hebat macam mana nak keluar Islam ke, nak lawan siapa ke, maka ingat satu benda je, inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan engkau kamu akan kembali. Bila mati je, masuk dalam tanah semua sama taraf. Menteri ke, orang biasa ke, Perdana Menteri ke, yang di Petua Agong ke, bila masuk tanah semua sama taraf. Bahkan yang terbaik ialah bukan orang kaya, bukan yang berkuasa, tapi yang terbaik bila mati ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebut lagi ayat ke-9, ara'aital ladzi yanha. Kamu lihat tak Muhammad, orang yang suka menghalang. Suka menghalang apa ni? Abdan idza shalla, menghalang hamba Allah apabila orang tu solat. Tengok Allah kata apa ni? Allah nak cerita sifat-sifat orang kafir. Apa dia sifat orang kafir? Iaitu suka menghalang orang buat ibadat kepada Allah. Sama ada orang tu solat ke, orang tu berzikir ke, orang tu belajar agama ke, bila saja nampak orang tu nak menjadi baik, nak kembali kepada Allah, dia mula menghalang. Dia mula buat kacau. Jadi sebenarnya perangai yang menghalang orang buat baik, perangai orang yang menghalang orang lain daripada beribadat kepada Allah adalah perangai Abu Jahal, perangai orang kafir. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha." Allah kata, siapa lagi yang paling jahat, yang paling zalim daripada orang yang menghalang manusia daripada menyembah Allah di rumah-rumah Allah. Siapa lagi yang lebih zalim pada ni? Mungkin dia orang Islam, dia tak bagi anak dia pergi masjid. Mungkin dia pemimpin yang beragama Islam,
tapi dia menghalang orang pergi ke masjid. Mungkin dia pemimpin yang beragama Islam, tapi dia menghalang orang daripada belajar agama. Maka mereka ini ada persamaan dengan Abu Jahal, ada persamaan dengan orang kafir. Sebab kerja menghalang orang daripada beribadat pada Allah, daripada belajar agama ialah kerja Abu Jahal, kerja orang kafir. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Kamu lihat tak Muhammad, orang yang nak menghalang hamba Allah apabila hamba Allah nak solat. Ara'aita in kana 'alal huda? Dan kamu lihat tak Muhammad, cuba beritahu aku, ada orang yang nak dihalang ni, dia salat. Tapi orang lain nak halang dia salat. Bukan setakat dia nak salat. In kana 'alal huda. Orang yang nak salat ni sentiasa berada di atas petunjuk Allah, di atas hidayah Allah. Au amara bit taqwa. Orang yang salat ni bukan setakat dapat hidayah, bukan setakat salat, tapi sentiasa menyuruh orang lain supaya bertakwa. Tiba-tiba orang macam ni dihalang oleh orang-orang yang tak beriman. Ara'aita in kazzaba wa tawalla? Kamu lihat tak Muhammad, orang ni yang nak menghalang orang daripada buat kebaikan, daripada beribadat pada Allah adalah kazzaba. Dia adalah pendusta dan dia juga tawalla, berpaling daripada kebenaran. Jadi ambil pengajaran, boleh catat ayat ni. Ayat ni ada bersama dengan surah Al-Alaq dan juga kisah Abu Jahal yang kerja dia menghalang Nabi daripada solat dan daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 114. Surah Al-Baqarah ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah kata, Allah bertanya dalam bentuk mencabar. Siapa lagi orang yang paling zalim, yang paling jahat daripada orang yang menghalang manusia daripada pergi ke rumah Allah untuk berzikir, untuk beribadat, untuk salat? Siapa lagi yang lebih zalim pada ni? Kadang-kadang orang tu rasuah ataupun berzina ataupun minum arak, tapi dia tak pernah halang orang daripada beribadat pada Allah. Maka yang menghalang orang daripada beribadat pada Allah lebih zalim, lebih jahat daripada perasuah, lebih jahat daripada penzina, lebih jahat daripada peminum arak. Sebab yang minum arak tak halang orang pergi masjid. Yang berzina tak halang orang belajar agama. Tapi kadang-kadang dia tak berzina, dia tak rasuah, dia tak minum arak, dia tak khianat amanah orang, tapi dia tak bagi orang pergi masjid. Dia menghalang orang pergi belajar agama. Maka orang ni, walaupun namanya Islam, adalah orang yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung yang dalam buku. Boleh jadi, kata penulis, dalam kesempatan itu Abu Jahal mendatangi Nabi dan berkata, bukankah aku telah melarang kamu? Dan Abu Jahal ni beberapa kali dah jumpa Nabi, bagi warning pada Nabi. Bagi warning pada Nabi. Apa dia? Amaran Abu Jahal kepada Nabi. Bukankah aku dah larang kamu tentang hal ini? Iaitu jangan solat dekat Kaabah. Jangan sujud dekat Kaabah ni. Jangan sujud dekat Tuhan kami. Bukankah aku telah menghalang kamu? Abu Jahal ulang 2-3 kali bagi amaran kepada Nabi. Nabi pun setelah diberi amaran, Nabi menghindarkan diri atau mengundurkan diri setelah diherdik oleh Abu Jahal dan mengecamnya dengan perkataan yang tegas. Jadi itulah mihnah atau ujian Nabi di peringkat awal dakwah. Depan-depan diherdik, dimaki oleh Abu Jahal dan dilarang supaya jangan lagi solat dekat Kaabah. Dan Nabi tak melawan. Bukan Nabi penakut, bukan Nabi penakut, tapi strategi. Bahkan nanti dalam Quran Allah sebut, Allah kata tahan tangan kamu daripada berperang ataupun daripada melawan orang musyrikin Mekah. Tahan. Makna haram kalau Nabi lawan. Haram kalau Nabi berperang ataupun memerangi orang musyrikin Mekah dalam tempoh dakwah di Mekah. Hukumnya haram. Kenapa? Sedangkan Nabi di pihak yang benar, orang musyrikin di pihak yang batil. Kenapa tak boleh nak lawan mereka? Sebabnya ialah strategi dakwah. Dalam keadaan Islam tak kuat, pengikut Islam tak ramai, kalau melawan orang musyrikin di Mekah, Islam akan hancur dan Islam akan mati di Mekah. Tidak akan tersebar. Jadi jaga maslahat yang lebih besar, walaupun maslahat yang kecil
dirampas. Kebebasan, kesenangan hidup, kebahagiaan hidup dirampas oleh orang musyrikin. Sebab apa? Demi nak menjaga maslahat yang lebih besar, iaitu supaya Islam terus tersebar ke seluruh dunia. Kalau Nabi lawan di peringkat awal lagi di Mekah, kalau sahabat pun lawan, akhirnya Nabi akan dibunuh, sahabat akan dibunuh dan Islam akan mati di Mekah, dan semua yang kat dunia ini tidak akan sampai Islam kepada mereka. Itulah pengorbanan Nabi dan para sahabat. Mereka sanggup diseksa, dihina, bahkan ada yang dibunuh demi untuk Islam ini tersebar ke seluruh dunia. Okey, Abu Jahal juga bagi amaran, sesungguhnya aku tahu betapa banyaknya pengikut aku yang akan membela aku. Abu Jahal kata kepada Nabi, dengar, Abu Jahal bagi amaran pada Nabi, jangan lagi datang dekat Kaabah dan solat. Aku bagi amaran pada kamu. 2-3 kali sebut. Kemudian dia kata apa? Sesungguhnya engkau tahu betapa ramainya penyokong-penyokong aku, pengawal-pengawal aku. Bila dia sebut macam tu, Allah turunkan ayat. Allah jawab. Nabi tak jawab. Sebab sekarang bagi Nabi, Abu Jahal bukan berperang dengan peribadi Nabi. Abu Jahal berperang dengan Tuhan yang menghantar Nabi untuk menyampaikan mesej daripada Allah. Jadi bila Nabi sampaikan mesej dakwah, ditentang oleh orang musyrikin, ditentang oleh Abu Jahal, sebenarnya mereka tak bergaduh dengan Nabi. Mereka tak berperang dengan peribadi Nabi. Tapi mereka berperang dengan Tuhan yang membawa mesej itu. Maka sebab tu bila Abu Jahal bagi amaran pada Nabi, Nabi diam, Nabi tak jawab. Bahkan Allah turun Al-Quran menjawab. Allah kata apa? Dalam surah Al-Alaq juga. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ. Kalau Abu Jahal kata, kamu ramai penyokong, kamu ramai pengikut, kamu ramai ahli, maka Allah kata, فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ. Wahai Muhammad, biarlah dia panggil ahli kelab dia. Biarlah dia panggil penyokongnya yang ramai, yang kononnya kuat. Tetapi sanad'u zabaniyah. Kata Allah, kami juga akan panggil siapa? Malaikat Zabaniyah. Kalau mereka ada penyokong, mereka ada ahli, mereka ada pengikut. Allah kata, pengikut aku, penyokong aku, makhluk yang aku cipta, lagi hebat, lagi kuat, lagi perkasa, lagi ramai. Siapa ni? Az-Zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Okey, kemudian kita sambung lagi. Urwah bin Zubair bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Kabarkan kepada aku perbuatan apa yang paling keji yang dilakukan orang musyrikin terhadap Nabi SAW. Jadi Urwah bin Zubair ni anak kepada Az-Zubair ibn Awam dan juga mak dia ialah Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar kakak ipar Nabi. Urwah ni anak kepada kakak ipar lah. Jadi kata Urwah kepada Abdullah bin Amru, khabarkan kepada aku perbuatan apa yang paling keji yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Amru menjawab, yang paling keji yang dilakukan oleh orang musyrikin pada Nabi ialah di saat Rasulullah sedang solat di pelantaran Kaabah, di depan Kaabah, datanglah Abdullah bin Abi Mu'ayth lalu meraih pundak Rasulullah dan mengibaskan bajunya ke arah leher Nabi lalu mencekiknya dengan keras. Maknanya dia ambil kain pakaian Nabi, kemudian dia ikatkan leher, kemudian dia jeruk leher Nabi. Lebih kurang macam tu. Maka datanglah Abu Bakar meraih pundaknya dan mendorongnya daripada Rasulullah SAW seraya berkata, apakah engkau nak membunuh orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, padahal ia telah datang dengan membawa tanda-tanda yang jelas daripada Tuhanmu. Jadi ini proses ataupun perancangan orang musyrikin nak bunuh Nabi. Dengan cara ikat kain baju Nabi di leher Nabi supaya Nabi terjerut. Tapi akhirnya diselamatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bagi tazkirah ringkas. Abu Bakar bagi tazkirah ringkas kepada orang musyrikin yang sedang merancang untuk membunuh Nabi. Apa tazkirahnya? Adakah patut engkau nak membunuh? Sebenarnya ini adalah daripada ayat Quran. Boleh buka ni.
Surah Ghafir ayat 28. Surah Ghafir ayat 28. Boleh tengok surah Ghafir ayat 28. Ayat ni sebenar dikatakan oleh seorang lelaki yang beriman di zaman Nabi Musa. Seorang lelaki yang beriman di zaman Nabi Musa tak disebut namanya. Dan lelaki ni sembunyikan imannya. Jadi bila Firaun nak bunuh Musa, lelaki ni sampaikan mesejnya kepada Firaun. Tengok keberanian orang yang beriman di zaman dahulu. Walaupun mereka tahu risiko beriman tu mungkin menyebabkan mereka dibunuh, berakhir dengan pembunuhan, kematian, tapi mereka tetap berani, bahkan mereka berani berdakwah kepada pembesar-pembesar kafir ketika itu. Sebab mereka tahu itu kerja mereka. Kemuliaan manusia ialah bila mereka buat kerja Allah. Kehebatan manusia di sisi Allah ialah bila mati hanya kerana buat kerja Allah. Jadi lelaki ni dia sembunyikan imannya pada awal di zaman Firaun, dan bila dia tahu Firaun nak bunuh Musa, maka lelaki ni tegur Firaun. Apa kata lelaki ni? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Adakah patut kamu nak bunuh lelaki yang mengaku, yang mengatakan Tuhan aku adalah Allah? Wa qad ja'akum al-bayyinat min rabbikum, dan keterangan yang jelas telah datang daripada Tuhan kamu. Keterangan bahawa Rasul tu adalah benar-benar Rasul dan Tuhan tu hanyalah Esa, cukup jelas, dah sampai pada kamu. Tiba-tiba kamu nak bunuh lelaki yang mengajak orang supaya sembah kepada Allah dengan bukti yang cukup jelas. Tak masuk akal. Jadi kenapa? Tak ada sebab kamu nak bunuh. Dia bukan ajak kamu buat jahat. Dia bukan ajak kamu berzina. Dia bukan ajak kamu bunuh anak. Dia bukan ajak kamu rasuah. Dia ajak kamu semua Allah. Jadi kenapa nak bunuh? Mana kamu adalah orang yang zalim. Sebab nak bunuh orang yang baik. Yang bunuh orang yang baik ni hanyalah orang yang zalim sahaja. Kemudian kata lelaki ni kepada Firaun, kita habiskan ayat ni. Wa iyyaku kaziban, dia bagi logik akal kepada Firaun. Kalau lelaki yang mengajak kamu berdakwah ni, iaitu Nabi Musa, yang kamu nak bunuh ni, kalau dia berdusta, fa'alaihi kazibuh, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya sebab dia berdusta. Jadi kamu jangan risau. Kalau dia dusta, serah dia dengan Allah. Allah akan binasakan dia. Wa in yaku sadiqan, dan kalau Musa ni bercakap benar, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, maka Allah pula akan timpakan musibah pada kamu sebab kamu mendustakan nabi ataupun orang yang benar. Subhanallah, logik kan? Logik. Jadi lelaki ni sampaikan mesej dakwah yang ringkas tapi cukup tajam kepada Firaun. Satu dia kata apa? Kenapa kamu nak bunuh orang ni? Dia tak sebut Nabi Musa. Tak penting siapa Musa, Nabi ke apa, tak penting. Yang penting apa dah? Dia nak buka minda Firaun, iaitu perbuatan kamu ni adalah zalim. Kenapa zalim? Pertama, kamu nak bunuh orang yang ajak buat benda baik. Itu zalim. Yang kedua, bukti-bukti yang dia ajak tu cukup jelas dan nyata. Jadi sepatut kamu dengan mudah menerima dia dan jangan sekali-kali nak cuba bunuh dia. Yang ketiga, kalau yang mengajak kamu kepada kebaikan ni bercakap bohong, maka Allah akan tipu musibah. Kamu tak payah buat apa-apa. Jangan marah. Jangan bunuh dia. Sebab Allah tu tahu siapa yang berbohong, siapa yang benar. Dan yang keempat, kalau orang yang mengajak kamu buat kebaikan ni adalah benar, maka kamu pula akan ditimpa musibah. Jadi jangan bunuh. Kemudian kata lelaki ni, Innallah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah tidak akan bagi hidayat pada orang yang melampau lagi berdusta. Jadi ayat inilah yang Abu Bakar baca kepada orang musyrikin, Abdullah bin Abi Mu'ayt, ketika dia nak bunuh Nabi. Jadi bila Abdullah bin Abi Mu'ayt nak bunuh Nabi dan Abu Bakar selamatkan,
Abu Bakar baca ayat ini dibaca oleh orang beriman di zaman Fir'aun, yang dia bagi tazkirah pada Fir'aun. Dia kata apa? Adakah patut kamu nak bunuh Muhammad ni? Yang kerja Muhammad apa dia? Bukan buat kacau, bukan buat huru hara, bukan rampas harta orang. Ajak orang sembah Allah, ajak orang berakhlak mulia, ajak orang supaya sambung silaturahim. Jadi tak masuk akal kamu nak bunuh orang yang mengajak kepada kebaikan. Okey, Amr bin As, iaitu ayah kepada Abdullah. Amr bin As ni ayah kepada Abdullah, betul-betul menyaksikan peristiwa ini dengan jelas. Iaitu Abdullah bin Amir Mu'id ikat kain Nabi di leher sampai nak terjeruk dan sampai tahap Nabi nak mati, tapi diselamatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemungkinan besar ia mendengar khabar itu daripada ayahnya sendiri. Okey, sebuah riwayat lain yang lemah memberi pengertian bahawa kaum musyrikin yang pernah memukul Rasulullah. Ada riwayat, tapi riwayat ini lemahlah. Iaitu orang musyrikin pernah pukul Nabi sampai pipi Nabi berdarah. Lalu Jibril alaihi salam datang menghiburkan Nabi dengan memberi penjelasan tentang sebuah mukjizat padanya. Iaitu di saat Rasulullah SAW memanggil sebatang pohon, lalu pohon tersebut berjalan dan berdiri tegak di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun ejekan dan celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya merupakan cara-cara yang ditempuh kaum musyrikin dalam perang opini, perang terbuka dalam rangka memalingkan masyarakat daripada dakwah Nabi SAW. Maknanya, tapi riwayat ni dhaif lah, lemah. Iaitu riwayat yang mengatakan Nabi pernah dipukul oleh orang musyrikin sampai berdarah. Lalu Jibril datang dan hiburkan hati Nabi dengan apa? Dengan tunjukkan kepada Nabi satu mukjizat daripada Allah yang khusus untuk Nabi. Iaitu Nabi panggil satu pokok dan pokok tu berjalan. Jadi bila Nabi tengok tu, Nabi rasa terhibur, hilang rasa sakit. Tapi riwayat ni adalah dhaif. Pernah satu kali Abu Jahal mengejek Nabi, "Ya Allah, jika perkara ni benar, yang Muhammad bawa ni benar, maka turunlah batu-batu daripada langit." Tengok orang musyrik sampai tahap apa? Dia panggil tahap apa ni? Melampau. Sampai dia cabar Tuhan. Kalau betul Muhammad cakap ni benar, turunlah musibah batu-batu daripada langit. Biar kami mati. Sepatut dia kata apa? Kalau Muhammad ni benar, kami akan beriman. Tapi tak. Dia kata kalau Muhammad ni benar, kami nak azab. Bukan nak kami beriman. Ya Allah, jika perkara ini benar, maka turunkanlah bantuan berbatu ataupun batu-batu daripada langit, ataupun beri kami azab yang pedih. Ini menunjukkan hati mereka sangat-sangat keras. Maka turunlah ayat ni. Ayat yang saya baca tadi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Maksudnya, dan Allah tidak sekali-kali akan mengazab orang musyrikin. Walaupun mereka cabar. Mereka cabar Tuhan. Kalau Muhammad ni benar, turunkan azab. Turunkan batu-batu daripada langit. Tapi Allah tak turunkan azab. Kenapa? Sebab Allah tidak sekali-kali akan mengazab mereka, sedangkan engkau Muhammad ada di antara mereka. Sebab engkau ada bersama mereka di Mekah lah, kami tak turunkan azab. Dan tidak pula Allah mengazabkan mereka, sedangkan mereka meminta ampun. Ada kalangan mereka yang minta ampun kepada Allah. Jadi azab itu tidak diturunkan. Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal mereka menghalang orang-orang untuk mendatangi Masjidil Haram? Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, hendaklah sentiasa beribadat kepada Allah dan kena sentiasa beristighfar. Semoga kalau ada orang buat jahat dalam kampung kita, dalam taman kita, dalam daerah kita, maka tidak ada azab yang Allah timpa kepada kita semua. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu. Kalau ada di kalangan orang kampung tu sentiasa istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak turunkan azab kepada mereka. Okey, kita berhenti setakat ayat inna kafainakal mustahzi'in. Kita berhenti setakat tu. Kita sambung akan datang insya-Allah. Muka surat 155.
Okey, kita tengok soalan. Ustaz, ada hadis Nabi SAW yang menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk menurunkan tirai yang bercorak kerana mengganggu baginda. Bolehkah kias hadis ini dengan menghias kawasan mihrab? Kerana AJK sekarang suka solat mihrab. Dia sebenarnya maksud hadis tu satu masa Nabi solat di rumah lah, itu solat sunat. Sebab Nabi tak pernah solat fardu di rumah. Jadi tengah solat tu Nabi terpandang satu macam kain lansir yang menutupi dinding rumah Nabi SAW. Maka Nabi terganggu. Jadi lepas solat, Nabi minta Aisyah turunkan. Sebab apa? Sebab benda tu mengganggu solat Nabi. Jadi boleh tak kita kiaskan kepada apa saja? Jawapannya boleh. Apa saja yang mengganggu solat kita, maka sebaiknya kita elakkan. Termasuklah perhiasan di masjid. Perhiasan di masjid. Termasuklah tulisan khat. Kadang-kadang orang solat ni dia terpandangkan, menyebabkan solatnya tak khusyuk. Jadi sepatutnya masjid ni tak ada apa-apa tulisan pun. Quran bukan untuk sebagai perhiasan. Quran untuk ditadabbur dan diamalkan. Saya pergi Masjid Pulau Melaka, Masjid Tok Guru Haji Ni Aziz, Allah yarham. Masjid dia langsung tak ada tulisan, langsung tak ada perhiasan. Sebab apa? Sebab dia nak amalkan sunnah Nabi. Kalau kita pergi masjid, kita tak akan tengok kanan kiri sebab tak ada perhiasan apa-apa. Dan kata mengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila dia nak solat, ada orang menceritakan bila dia nak solat, dia jadikan tempat dia semua putih. Kalau ada Quran kat depan pun, dia tutup. Kalau sejadah pun, tempat dia sujud, semua putih. Sebab apa? Dia tak nak gambaran ke, corak ke, warna menarik perhatian sehingga mengganggu solat dia. Sepatutnya orang nak solat macam tu. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, antara tanda tanda-tanda kiamat ialah manusia suka berbangga dengan perhiasan di masjid. Yatabahawna, mereka berbangga dengan perhiasan di masjid. Masjid A berbangga sebab masjid dia paling cantik. Masjid B berbangga sebab masjid dia paling mahal. Masjid C berbangga dengan tulisan kha yang paling cantik. Jadi Nabi kata sebenarnya itu tak bagus. Bahkan itulah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jadi pengajaran untuk kita, bukan untuk pihak masjid kita tak boleh buat apa sebab kita tak ada kuasa. Dan benda tu pun telah dibuatkan. Tapi kita boleh baiki diri kita. Bila kita nak salat, jangan letak sesuatu di depan kita yang boleh menarik. Contoh TV ke, gambar ke. Jangan solat tempat-tempat yang ada gambar, ada warna-warni, ada tarikan dan sebagainya. Sepatutnya solat kita, depan kita tu kosong supaya kita boleh fokus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dakwah Ustaz sebagaimana Nabi Muhammad SAW banyak dugaan dan namun tidak dihirau oleh baginda. Ustaz, boleh terangkan mengenai 100 tahun sekali lahir seorang mujaddid yang tular kemarin. Cukup 100 tahun pemerintahan Osmaniyah. Maksud, kata ulama hadis tu, setiap 100 tahun Allah akan hantar seorang mujaddid. Mujaddid, apa makna mujaddid? Iaitu pembaharu. Pembaharu apa ni? Bukan pembaharu agama. Bukan dia bawa agama baru. Tapi dia bawa cara-cara dakwah yang baru. Strategi yang baru, pendekatan yang baru. Jadi bukan orang yang bawa agama yang baru. Agama dah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku dah lengkapkan agamaku untuk kamu dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kamu dan aku redha dengan nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat agama yang lengkap. Jadi setiap 100 tahun ada seorang ulama akan membawa pendekatan yang baru. Kadang-kadang melalui penulisan, kadang-kadang melalui cara pendekatan dakwah, kadang-kadang melalui
cara pendidikan kepada anak-anak. Jadi ada je benda-benda yang baru dari segi teknik ataupun cara, bukan dari segi agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang suka beralasan, susah nak tadabbur, tak faham Arab, sibuk dan sebagainya? Dia pertama kita kena bagi dia fahamlah apa tujuan Quran diturunkan. Tujuan Quran diturunkan ialah hudan linnas, sebagai petunjuk kepada semua manusia. Allah tak kata hudan lil ulama, petunjuk untuk ulama, petunjuk untuk orang yang tertentu, tak. Hudan linnas, petunjuk untuk semua. Jadi bila sebut petunjuk untuk semua, maka semua orang kena fahamlah. Kalau mereka tak faham Quran, macam mana mereka nak follow Al-Quran? Macam mana mereka nak jadikan Quran sebagai pedoman? Jadi bagi faham dulu pada mereka apa tujuan Quran diturunkan. Jangan dalam keadaan mereka tak faham Quran diturunkan, kita ajak mereka tadabbur. Mungkin mereka tak nak. Sebab mereka rasa aku tak perlu faham Al-Quran. Yang mereka diajar daripada kecil, Quran diturunkan untuk dibaca, untuk dibetulkan tajwid, untuk dikhatam, untuk dikutip pahala. Jadi aku dah buat, apa lagi nak tadabbur? Jadi fahaman mereka itu menghalang dia daripada tadabbur. Jadi caranya apa dia? Betulkan fahaman dia dulu. Selagi fahaman dia tak betul, selagi fahaman dia tak terbuka, dia tak akan terbuka hati untuk tadabbur Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita bagilah link orang yang tadabburkan, saya ke siapa ke, biar mereka dengar sendiri. Kalau kita cakap, mungkin mereka susah nak faham. Ada seorang pelajar bagi tahu saya, suami dia pun cakap dia bodoh. Sebab apa? Sebab ikut kelas tadabbur. Itu cabaran. Sebab apa dia cakap bodoh? Sebab dia tak faham. Tengok bagaimana Nabi pergi ke Taif kan. Nabi nak sampaikan mesej Al-Quran pada orang Taif. Tapi apa dilakukan oleh orang Taif? Orang Taif bukan setakat tolak Al-Quran, tolak Nabi. Tapi mereka baling batu pada Nabi. Dan apa pula sikap Nabi pada mereka? Apa sikap Nabi pada mereka? Nabi cukup yakin mereka tolak dan mereka baling batu sebab mereka tak faham. Maka apa patut Nabi buat? Bukan baling batu. Kalau baling batu, tak hilang kejahilan mereka. Kalau Nabi maki mereka, tak akan membantu untuk mereka faham Al-Quran. Maka Nabi buat setakat yang Nabi mampu ketika itu, iaitu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah pada mereka sebab mereka ni belum faham Al-Quran. Kalau mereka faham, mereka bukan setakat tak baling batu, mereka akan ikut aku dan buat apa saja yang aku perintahkan. Jadi, betul kefahaman mereka. Yang kedua, kita berdoalah kepada mereka supaya Allah buka pintu hati mereka. Yang ketiga, bagi link tadabbur, biar mereka sendiri dengar. Wallahu a'lam. Ustaz, kita dilarang untuk bersumpah dengan apa-apa selain. Bagaimana dengan panggilan yang anak-anak sekarang gunakan seperti oh my God. Oh my God bukan sumpah. Dia kalau dia terjemah ya Rabbi lah, itu bukan sumpah. Sumpah ni kalau bahasa Arab mesti ada waw. Ada salah satu daripada 3 huruf. Waw, ba, ta. Kita ambil perkataan Allah. Allah itu bukan sumpah. Tapi bila masuk waw, wallahi, baru jadi sumpah. Ataupun kita masuk huruf ba, wabillahi, baru jadi sumpah. Ataupun kita masuk huruf ta, watallahi, baru jadi sumpah. Kalau Allah saja, dia bukan sumpah. Kalau kita kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu bukan sumpah. Oh my God, itu bukan sumpah. Jika seseorang Islam mengisytiharkan dirinya murtad secara terbuka di media sosial, apa reaksi dan tanggungjawab kita? Reaksi kita, kalau kita ada kemampuan, kita ada kekuatan, cari nombor telefon kawan tu, pergi kontak dan pergi dakwah pada dia. Saya pun terfikir, saya nak cari nombor dia, saya nak pergi jumpa dia. Nak bersembang, minum kopi dengan dia. Kesian. Jangan pandang dia sebagai musuh, tapi pandanglah dia sebagai mad'u. Kita sebagai doktor, dia sebagai pesakit.
Pesakit bila dia sakit dia akan cakap apa saja sebab dia ada penyakit. Jadi kita pula sebagai doktor jangan maki dia sebab dia ada penyakit. Jadi kita sebagai doktor kena fikir yang positif. Kerja aku hilang penyakit, bukan menambahkan penyakit je. Bukan menjadikan dia semakin barah, semakin teruk. Jadi kalau siapa ada nombor kontak dia, bagi kat saya. Demi cintaku padamu, tak boleh. Demi cintaku padamu. Wajib, mesti bersumpah dengan Allah sahaja, dengan nama Allah. Demi cinta tak boleh. Maaf Ustaz nak tanya, salat sunat sebelum Isya. Beri keterangan lebih lanjut. Apa ni? Salat sunat sebelum Isya. Salat sunat rawatib lah. Saya tak jelas soalan, tapi saya rasa dia nak tanya apa, ada tak salat sunat sebelum Isya? Jawapannya ada. Setiap sebelum salat fardu ada salat sunat. Berdasarkan satu hadis Nabi kata antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Ada salat sunat. Cuma hukum salat sunat sebelum salat fardu, ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan dia hanya sunat muakkadah. Dia sunat muakkadah, ia dituntut. Dan ada yang hukumnya adalah sunat ghairu muakkadah, ia tidak dituntut. Okey, sunat qabliyah yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut, yang Nabi selalu buat dan tak tinggal. Iaitu salat sunat sebelum subuh, 2 rakaat. Salat sunat sebelum asar, sebelum zuhur 4 rakaat. Itu saja yang qabliyah. Adapun salat sunat sebelum asar, ada dalil tapi bukan muakkadah. Dia hanyalah ghairu muakkadah, tidak dituntut. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Dan juga salat sunat sebelum maghrib dan salat sunat sebelum isya. Itu semua adalah salat sunat ghairu muakkadah. Salat sunat ada dalil tapi tidak dituntut. Mana kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tinggal. Ummu Hani jemput Nabi untuk merasmikan ruang solat yang disediakan di rumahnya. Nabi solat 2 rakaat di situ. Jadi keberkatan tempat Nabi solat dijadikan tempat Ummu Hani. Oh, ni bukan soalan. Jika seseorang Islam yang mengisytiharkan diri ini, tak dah. Okey, cukup lah. Kelas kita besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم